Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Zarfan Daniel bin Ahmad Azri dengan matrik nombor AD190086. Saya merupakan video editor untuk video ni. Dalam video ni, saya dan rakan-rakan saya akan menceritakan tentang kisah legenda Raja Monyet ataupun lebih dikenali sebagai Monkey King. Oleh itu, mari kita mulakan. Jadi, cerita ini sebenarnya bermula di Timur Tengah, iaitu secara spesifiknya di Flower Fruit Mountain ataupun dalam bahasa Melayunya Gunung Bunga Buah. Jadi Gunung Bunga Buah ni terletak di pulau, di mana pulau ni ia diduduki oleh naga dan juga burung-burung ajaib. Jadi di puncak gunung tu ada satu batu ajaib. Jadi batu ajaib ni dia sangat-sangat besar dan ia sejak azali lagi pun dia telah ada. Jadi sejak azali batu ni dia kumpul intipati-intipati daripada syurga, bumi dan juga bintang-bintang. Jadi sampailah satu masa batu ni pecah kepada dua bahagian. Setelah pecah kepada dua bahagian, dalam batu tersebut ada lagi satu batu. Tetapi batu ini lebih kecil dan berbentuk telur. Jadi tak sampai 1 minit, batu ni pun menetas dan lahirlah seekor monyet. Monyet ni kita boleh panggil sebagai monyet batu. Selepas saja lahir, monyet ni sudah pandai berjalan maupun merangkak. Jadi dia pun menggerakkan mata dia, dan bila dia menggerakkan mata dia, dia secara tidak langsungnya mengaktifkan kuasa dia, iaitu kuasa laser. Dan laser ini ia memancar sehingga terkena istana Maharaja Jade, iaitu di atas langit. Jadi selepas itu dia pun berkawan dengan monyet-monyet biasa. Sampailah suatu hari dia dan monyet-monyet biasa itu bermain di sungai. Jadi ketika bermain di sungai, mereka pun ingin mencari punca dari manakah air sungai itu datang. Hinggalah mereka terjumpa satu air terjun yang sangat-sangat besar. Jadi salah seorang daripada kumpulan monyet tu, dia berkata kepada kumpulan dia lah. Jadi dia berkata, kalaulah ada di kalangan kita ni masuk ke dalam di sebalik air terjun tu dan lihat apa yang ada di sebalik air terjun itu, kita akan jadikan dia Raja Monyet. Jadi tanpa membuang masa, monyet yang lahir daripada batu itu ingin menunjukkan keberaniannya dan terus masuk di sebalik air terjun itu. Okay, jadi saya akan sambung penceritaan daripada saudara Zarfan ni. Setelah monyet tu terjun ke dalam air terjun tu, dia menjumpai gua di belakang air terjun tadi. Jadi bila dia jumpa gua tu, dia pun dengan segera memanggil kawan-kawan monyet dia lain. Jadi lepas mereka meneroka gua tu, mereka pun membuat keputusan untuk melantik monyet yang pertama tadi sebagai raja segala monyet. Jadi mereka pun hidup dengan aman damai dalam gua tu, sehinggalah pada suatu hari Raja Monyet tu mendapati seekor demi seekor monyet mati meninggal dunia. Jadi untuk mengelakkan monyet-monyet lain daripada mati juga, Raja Monyet tu dia pun membuat keputusan untuk belajar di lautan dengan tujuan untuk mencari ubat-ubatan yang boleh memanjangkan umur monyet-monyet tadi. Jadi dia pun mulalah belajar di lautan. Jadi apabila dia belajar dekat lautan, tak lama lepas tu dia pun menjumpai satu pulau. Dia menjumpai satu pulau dan di dekat pulau tu terdapat pergunungan lah. Jadi dia pun pergilah dekat kawasan pergunungan tu dan dia pun terjumpa satu makhluk yang dia tak pernah lihat, yang mana makhluk tu merupakan manusia. Jadi bila dia jumpa manusia tu, dia pun mula perhatikan manusia tadi. Jadi bila dah lama dia perhatikan manusia tadi, dia pun mendapati bahawa jangka umur manusia ni lebih panjang daripada monyet-monyet tadi. Dia pun ikutlah manusia tadi. Jadi bila dia ikut manusia tadi, dia pun mendapati bahawa manusia ni mempelajari satu seni memanjangkan umur, iaitu cultivation. Jadi dia pun mula membuat dia untuk belajar cara manusia tu cultivate juga. Dia pun menyamar jadi manusia dan dia pun pergi ke gunung tadi. Dan apabila dia sampai ke gunung tadi, ada seorang tok guru yang mula perasan dengan monyet ni. Dia mula perasan dengan kehadiran monyet ni dan dia pun membuat keputusan untuk mengambil monyet ni sebagai pelajar dia. Jadi tok guru ni juga turut memberi nama kepada monyet tadi. Jadi nama yang dia beri adalah Sun Wukong. Jadi dekat sini lahirlah The Monkey King, Sun Wukong. Okay, jadi apabila Sun Wukong The Monkey King tadi belajar ilmu tu, setelah beberapa tahun dia belajar, dia mendapati bahawa kekuatan dia jauh melebihi kekuatan monyet-monyet yang ada. Jadi dia pun dah bosan belajar dekat gunung tu dah lama dah. Jadi dia pun membuat keputusan untuk melawat si Dragon Palace. Si Dragon Palace ni berada di bawah lautan. Dia pun membuat keputusan untuk berenang ke sana. Dia berenang ke si Dragon Palace tu dan dia kan monyet yang jadi pun dia pun mula beraya-raya dekat palace tu. Dia pun menjumpai satu tongkat. Tongkat tu sangat besar, sangat panjang, di mana kepanjangan dia adalah
daripada bawah lautan sampai ke permukaan lautan tadi. Jadi dia pun tanpa berfikir panjang, dia pun mengambil tongkat tadi. Tapi tanpa dia sedar, tongkat ni merupakan satu artifak. Tongkat ni merupakan satu artifak yang digunakan untuk menenangkan lautan tu. Jadi bila dia ambil tongkat tadi, ombak-ombak mulalah bergelora dekat lautan tadi, menyebabkan lautan tidak lagi aman. Tongkat ni juga dikenali sebagai ruhi jin kubang, yang mana salah satu kelebihan tongkat ni yang paling dikenali adalah ia mampu memanjang, memendek dan membesar kecil semua dengan adab pengguna dia sahaja. Jadi sampai sini saja penceritaan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal Hafiz dan saya akan sambung sedikit tentang Sang Wukong. Lepas Sang Wukong dapatkan senjata dia terus buat kekacauan di Underworld, dan selepas berlaku kekacauan tu, King of Hell telah berjumpa dengan Jet Emperor dan beritahu apa yang berlaku. Kemudian Jet Emperor ni ambil Sang Wukong ni untuk elakkan dia buat masalah lain, untuk bekerja di Imperial Stable sebagai penjaga kuda. Jadi mula-mula Sang Wukong tak tahu tu kerja apa, so dia terima. Tapi bila dia dah tahu pangkat yang dia dapat tu, Pimawan, adalah pangkat yang terendah, dia mengamuk dan tak nak. So dia balik ke tempat asal dia dan menukar namanya sendiri sebagai Guardian The Great Sage Equal to Heaven. Bila Jet Emperor tahu pasal benda ni, dia telah menghantar dua askar terbaik dia, iaitu Mighty Spirit God dan Prince Nata, untuk membunuh Sang Wukong ni. Tapi dua-duanya gagal sebab Sang Wukong ni terlalu kuat. Jadi seorang pembesar di tempat Jet Emperor ni, nama Gold Star of Venus, telah mencadangkan Jet untuk meminta maaf dan memberi kerja pada Sang Wukong sebagai Guardian of Immortal Pictures. So dia nak suruh Wukong ni jaga ladang pitch dekat atas supaya dia tak buat kacau lah, sebab kerja ni macam ambil masa lama. Jadi pada satu hari Jet Emperor ni ada buat makan-makan dan dia telah menjemput semua pembesar dan dewa-dewa untuk pergi ke makan-makan tersebut. Tapi Sang Wukong tak dijemput. Jadi lepas Wukong tahu yang dia tak dijemput, dia terus mengamuk. Untuk tahu sambungan, tunggu lepas tu. Hai, nama saya Muhammad Faris bin Nazmi. Nombor metrik AD 190080. So saya akan sambung cerita tadi tu, cerita Sang Wukong tadi tu. So kita berhenti dekat festival dekat Sugar. So kita dekat cerita festival ni dijadikan sebenarnya untuk menyambut Queen, mak kepada Queen Jet Emperor tadi lah, untuk sambut dia. So dia orang adakan festival ni, semua orang dijemput, semua orang dalam Sugar tu dijemput kecuali Sang Wukong. So Sang Wukong ni bila dia tahu dia tak dijemput, dia jadi marah lah. So dia menjadi nak masuk dekat festival tadi tu, dan dia curi semua makanan dan dia makan semua makanan tu. So makanan-makanan semua, makanan yang dah syasat, makanan of eternal life. So sekarang ni Sang Wukong tidak boleh hidup lagi. Dia eternal life dia dalam badan dia. Dia tak boleh dihapuskan. So Jet Emperor ni tahu Sang Wukong ni merosakkan festival ni, jadi pun arahkan segala bala tentera dalam syurga ni untuk tangkap Sang Wukong ni. Dia lawan semua dah dapat tangkap Sang Wukong ni. So dia orang nak hapuskan Sang Wukong ni. Tapi dia tak boleh hapuskan sebab tadi dia dah makan macam-macam makanan yang dia curi tadi tu semua pasal eternal life kan. So dia tak boleh nak hapuskan Sang Wukong ni. Dia letak Sang Wukong ni dalam trigram furnace selama 49 hari untuk pisahkan benda yang eternal life tu daripada badan Sang Wukong. So lepas tu baru dia boleh hapuskan Sang Wukong. So lepas 49 hari pun sama juga, dia tak dapat nak pisahkan tu, dan dia tak dapat lah nak musnahkan Sang Wukong ni. So bila dah tak dapat nak handle ni, tak dapat nak buat apa-apa, dia orang serahkanlah Sang Wukong ni dekat Buddha. So Buddha ni pun bila dah tu cara dia handle, dia track Sang Wukong ni bawah satu gunung nama dia Mountain of Five Finger, which is tangan dia sendiri. So duduklah Sang Wukong bawah gunung tu selama 500 tahun. 500 tahun yang aman ni, Buddha dia tulis banyak scripture ni untuk disebarkan dekat barat. So dia kena cari orang yang sesuai untuk hantar scripture ni ke barat, which is ke India. So dia cari cara sesuai, jumpalah Sami yang bernama Sami Xuanzang ni. Sami Xuanzang ni lah yang akan bawa scripture ni ke barat. So bermula ni journey to the west. So Sami pun mulakan perjalanan. Dalam perjalanan ni tiba-tiba dia jumpa pula Mountain of Five Finger yang ada Sang Wukong tadi tu. So nak dijadikan cerita, dia lepaskan Sang Wukong tadi daripada orang tu tadi. So lepas Sang Wukong tu terlepas, Dewi Kuan Yin datang. Dewi Kuan Yin dia kata kat Sami Xuanzang, okey, ni monyet ni nama dia Sang Wukong, dia akan lindungi awak, dia akan lindungi awak sepanjang perjalanan awak yang bahaya tu ke barat, macam ni, to the west. So tapi dia kata monyet ni nakal sikit, monyet jahat sikit. So ni tingkat kepala ni pakai kepala Sang Wukong,
awak baca ayat ni, kalau dia buat jahat nanti awak baca ayat dia. Tapi ini minta kau ni nanti dia ikut cakap awak. Macam tu lah. Kita cerita daripada end. So dari situ bermula. Jadi dia orang to the west. Dan sepanjang perjalanan tu dia orang akan menempuhi macam-macam halangan mana untuk macam-macam syaitan semualah. So dia akan jumpa beberapa lagi orang yang akan ikut dia, akan jaga sekali sambil Suanzang ni perjalanan untuk menyebarkan ajaran Buddha tadi ke India. So nak tahu apa endingnya? Stay tune next presenter. Terima kasih. Bye. Nama saya Azizi bin Abdul Rahman, nombor meter SAB 190145. Saya akan meneruskan cerita dengan Pak Akhiran. Pak Akhiran daripada kisah San Wukong. Jadi sepanjang perjalanan mereka ke barat ni, kisah tentang perjalanan mereka ke barat ni, San Wukong lah yang setia untuk menemani Suanzang tadi sampailah dalam perjalanan dia ke India. Jadi diorang juga disertai oleh PT dan juga Sandy, yang mana diorang sendiri yang tawarkan diri diorang untuk menemani Suanzang supaya diorang dapat tebus balik dosa-dosa diorang. Sebabnya Suanzang ni dia keselamatan dia terjejas, amat terjejas disebabkan syaitan-syaitan atau makhluk-makhluk baik dia nak makan Suanzang ni, sebab diorang percaya yang kalau diorang makan daging Suanzang ni diorang dapat panjangkan umur diorang. Jadi San Wukong ni lah yang sentiasa jadi pengawal bagi diorang, dan dia juga dikurniakan dengan kuasa syurga untuk melawan balik ancaman-ancaman daripada syaitan-syaitan tersebut. Ada sumber juga yang cakap kalau dalam diorang dah menghadapi 81 cabaran belum diorang berjaya selesaikan misi diorang dan balik ke China. Jadi akhir sekali San Wukong ni dianugerahkan dengan kebudayaan disebabkan dia punya hikmat tu dan juga kekuatan dia. Sebenarnya daripada kisah legenda San Wukong ni dapat kita temukan banyak nilai dan juga pengajaran yang kita dapat perolehi. Antaranya iaitu prihatin, yang mana San Wukong ni sentiasa prihatin dengan yang lain pada awal cerita dulu, dan juga dia juga seorang rajin untuk belajar. Dia macam contohnya dia belajar ilmu dekat Riau. Dia juga seorang yang berani sahut cabaran Buddha, dan juga dia juga ada rasa perasaan ada rasa nak tahu benda yang dia tak tahu tu. Jadi dia usaha untuk dia dapatkan tahu apa yang dia tak tahu. Akhir sekali nilai tak mudah berputus asa. Contohnya yang mana Buddha yang dia tak putus asa untuk ubah monyet tadi, iaitu San Wukong, daripada nakal dan jahat kepada baik. Sekian, terima kasih. Itulah daripada kami tentang kisah legenda San Wukong.